A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okey, insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur akhir surah Al-Furqan yang berkenaan dengan sifat ibadur Rahman. Jadi Allah nak bagi tahu antara sifat-sifat hamba-Nya yang mulia yang diredai oleh Allah ialah yang disebut di akhir surah Al-Furqan, yang mana sekiranya seseorang itu beriman kepada Allah, benar-benar yakin kepada Allah, yakin pada hari akhirat, dan melaksanakan segala tuntutan yang terkandung dalam Al-Quran, maka hasilnya apa dia? Hasilnya ialah sifat ibadur Rahman. Jadi sebenarnya sifat ibadur Rahman adalah hasil yang lahir daripada keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah sifat yang pertama ataupun 1 sampai 5 yang kita dah belajar 5 sifat kan. Sifat tawaduk, merendah diri, sifat lemah lembut, tidak menyakitkan hati orang, solat malam, bertahajud. Yang keempat, takut kepada azab Allah walaupun dah beriman, walaupun dah beramal soleh. Dan yang kelima, bila berbelanja mereka tidak boros, mereka tidak membazir dan mereka tidak kedekut. Jadi 5 sifat ni lebih kepada apa? Akidah ataupun akhlak. Ia lebih kepada akhlak. Akidah Allah sebut dalam sifat yang ke-6 yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi saya pernah sebut kenapa Allah tak sebut yang pertama sifat ibadur Rahman ialah akidah. Akidahnya sejahtera, tidak ada syirik, tidak ada kufur. Kenapa Allah tak sebut yang pertama akidah, tapi yang dia sebut yang awal ialah akhlak. Sifat tawaduk, rendah diri, tidak sombong, sentiasa takut pada azab Allah walaupun dah beriman dan beramal soleh. Sebab Allah nak beritahu, inilah tujuan sebenar Al-Quran diturunkan. Inilah sebenar tujuan Rasul diutuskan, iaitu untuk melahirkan akhlak yang mulia. Asasnya akidah, betul. Tapi orang akan bertanya, apa beza orang Islam yang berakidah, yang beriman kepada Allah dengan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah? Bezanya apa? Mungkin orang kafir itu syirik pada Allah dan kita tak nampak kesyirikannya, dia tak sembah berhala. Orang Islam pula mengaku beriman kepada Allah dan memanglah tak sembah berhala. Dua-dua pada zahir tak nampak sembah berhala, tapi satu syirik kepada Allah, satu tak beriman. Jadi apa yang membezakan antara dua orang ni? Yang membezakannya ialah akhlak. Jadi seolah Allah nak beritahu inilah hasil akhlak yang betul. Inilah hasil keimanan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu akhlak mulia. Dan Nabi sebut jelas tujuan Nabi diutuskan dalam satu hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan tidak lain tidak bukan. Tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk menyempurnakan, melengkapkan akhlak. Akidahnya mentauhidkan Allah, tapi hasil daripada tauhid kepada Allah nampak jelas. Di mana? Bukan pada pakaian, tapi pada akhlaknya. Dan saya juga sebut Allah sebut akhlak yang pertama, dan akhlak yang pertama pula ialah sifat tawaduk. Kenapa? Sebab antara ciri-ciri yang paling utama orang beriman kepada Allah ialah
sifatnya sentiasa merendah diri. Bahkan nak tunduk pada perintah Allah kena ada sifat merendah diri. Nak berkawan dengan orang miskin kena ada sifat rendah diri. Jadi sifat yang paling utama, akhlak yang paling utama ialah tidak ada rasa sombong dalam hati dan dalam kehidupan kita. Okey, jadi kita masuk sifat yang keenam hari ini, iaitu wal bu'du anisyirki. Sifat yang keenam, jauh daripada syirik. Ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina, dan orang-orang yang la yad'una, tidak mereka yad'una asalnya berdoa, tapi maksud ayat ni ialah beribadat. Kenapa Allah tak guna perkataan ibadat ya'buduna? Sebab Allah nak beritahu doa adalah salah satu jenis ibadat. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis sahih, doa adalah ibadat. Maka sebab itu juga kadang-kadang orang salat sembah Tuhan. Orang pergi haji kerana Allah, puasa kerana Allah. Tapi bila dia berdoa kepada orang yang mati, syirik. Mana dia sebenarnya tak menyembah Allah. Walaupun salat, sembah Allah, pergi haji, pergi umrah, ikut perintah Allah. Tapi bila berdoa meminta kepada orang yang mati, maka dia sebenar bukan beribadat kepada Allah. Jadi yad'u ni asal makna berdoa, dan doa tu sebahagian daripada ibadat. Jadi ciri-ciri yang keenam orang sifat ibadur rahman ialah mereka tidak menyembah Allah bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Jadi ada tak Tuhan yang lain? Ada. Cuma Tuhan yang lain semuanya adalah palsu. Tuhan yang lain semuanya adalah batil. Yang Tuhan yang sebenar, yang hanya berhak disembah ialah Allah sahaja. Jadi Allah guna perkataan Tuhan, Tuhan yang lain. Mana ada Tuhan yang lain, tapi Tuhan yang tak berhak disembah. Kenapa Allah namakan Tuhan? Sebab makna Tuhan ialah apa-apa saja yang kita ikut, apa-apa saja yang kita sembah, maka dia adalah Tuhan. Sama ada betul ataupun tak betul. Sebab tu Allah sebut dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Kamu lihat tak orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah. Jadi siapa yang buat apa saja ikut hawa nafsu, sebenarnya dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia ikut orang. Apa orang cakap A, dia kata A, B, dia kata B. Walaupun bercanggah dengan Islam, maka dia menjadikan orang tu sebagai Tuhannya. Okey. Jadi sifat yang keenam ialah mereka tidak mensyirikkan Allah. Tidak sembah selain pada Allah, maknanya tidak mensyirikkan Allah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Sebab itu dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ayu zambin a'zam, dosa apakah yang paling besar? Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayu zambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi pun jawab, an tusyrika billah wa huwa khalaqaka, iaitu kamu mensyirikkan Allah sedangkan dia mencipta engkau. Jadi dosa-dosa yang paling besar ialah kita mensyirikkan, mensekutukan Allah sedangkan Allah mencipta kita. Yang lain tak pernah mencipta kita, bahkan kita manusia yang mencipta patung berhala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayu, kemudian apa lagi? Selepas itu apa lagi dosa yang paling besar? Nabi menjawab, an tazniya bihalilati jarika, iaitu kamu berzina dengan isteri jiran kamu.
Berzina dengan wanita lain, dosa besar. Tapi berzina dengan isteri jiran, dosanya lagi besar. Kemudian ditanya lagi, summa ayu, apa lagi dosa yang paling besar? An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Iaitu kamu membunuh anak kerana kamu takut dia makan bersama kamu. Jadi rezeki tak cukup. Itu antara dosa-dosa besar. Tapi yang paling besar ialah mensyirikkan Allah. Kenapa mensyirikkan Allah sangat besar dosanya? Sebab dia mencipta kita. Tiba-tiba kita menjadikan yang lain, yang juga makhluk, sama taraf dengan Tuhan. Maka itu adalah dosa besar. Dan Luqman bagi nasihat pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu dosa, satu kezaliman yang sangat besar. Dan dosa besar, syirik ini dosa besar juga sebab apa? Sebab dosa ni adalah dosa yang Allah tak akan ampunkan. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah ini bahaya. Bahaya syirik. Satu, Allah tak ampunkan. Dalilnya surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Okey. Tengok kenapa syirik ni dosa besar ataupun bahaya? Sebab ia paling bahaya sebab Allah tak akan ampunkan bila tak bertaubat. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah la yaghfiru. Allah tidak akan mengampunkan an yushraka, bila Allah disyirikkan, disekutukan. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampunkan selain pada dosa syirik, walaupun orang itu tak bertaubat. Jadi berzina dosa besar, membunuh dosa besar, minum arak dosa besar, rasuah dosa besar, derhaka pada mak bapak dosa besar, dan orang tu tak bertaubat sampai dia mati, maka itu terletak kepada kehendak Allah. Di akhirat besok Allah nak ampun pun boleh, Allah nak azabkan dia pun boleh. Tapi kalau dia syirik pada Allah dan tak sempat bertaubat, maka Allah tak akan ampunkan. Itu bahayanya dosa syirik. Yang kedua, bila syirik menghapuskan semua amalan. Kalau berzina, dia salat, amalan salat ada lagi. Amalan puasa kalau betul ikhlas cukup syarat ada. Tapi kalau dia salat, dia puasa, dia pergi haji, tapi dia syirik, semua amalannya terpadam. Satu habuk pun tidak akan kekal. Walaupun dia salat setiap malam, dia pergi umrah setiap tahun, dia bersedekah 1 juta setiap tahun, semuanya akan terpadam hanya kerana dosa syirik kepada Allah. Dalilnya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 56 ke? Surah Az-Zumar bukan la ya. Surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. Ambil daripada tengah. Allah kata apa? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah kata pada Nabi, lain asyrakta,
Jika sekiranya asyrakta, engkau mensyirikkan Allah. Siapa ni? Nabi. Orang macam Nabi tak akan syirik. Cuma Allah nak bagi tahulah. Kalau orang macam Nabi, kalau dia syirik pun, la yahbatanna amaluka. Semua amalan engkau akan terpadam, terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang rugi. Walaupun engkau Rasulullah. Sebab apa? Sebab perbuatan syirik yang sangat-sangat bahaya akan menghapuskan semua amalan. Nabi tak akan syirik. Cuma Allah nak bagi andaian. Kalau orang macam Nabi terhapus disebabkan syirik, orang macam kita yang tak ada apa, lagilah zero amalan kita. Ini bahaya. Salah tu. Surah Az-Zumar ayat 65. Tersilap. Okey. Boleh? Okey. Kita nak tahu, Allah nak bagi tahu sifat ibadur rahman tidak syirik pada Allah. Kita nak tahu, adakah kita termasuk orang yang syirik ataupun ada sifat-sifat syirik dalam hidup kita, dalam amalan kita. Okey, syirik terbagi pada dua. Syirik terbagi pada dua. Satu, syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Ni saya sebut ringkas. Kita boleh tengok, boleh cek lah dalam buku-buku akidah banyak ni. Jadi nak tahu kita ni ada unsur syirik ataupun tak, kena belajar tauhid. Bagaimana nak mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya. Dan juga kena belajar jenis-jenis syirik. Perkara-perkara yang membolehkan amalan kita terpadam sia-sia. Dan juga kena belajar sirah para nabi dan para sahabat. Bagaimana mereka asalnya syirik kepada Allah. Selain pada Nabi lah, sahabat-sahabat mensyirikkan kepada Allah, tapi akhirnya mereka betul-betul mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, syirik akbar ialah syirik yang besar, yang bila syirik terbatal Islam dia, terkeluar daripada Islam. Kalau nak solat semula kena mengucap. Apa dia contoh syirik akbar? Dia solat, sembah berhala tu memanglah itu syirik akbar. Tapi orang Islam boleh tak? Yang Islam tapi boleh tak terjebak dengan syirik akbar? Boleh. Contoh dia solat kerana si fulan. Saya solat ni untuk Syekh si fulan bin si fulan. Maka syirik akbar, terbatal semua Islam dia. Dan kalau nak masuk Islam dia kena mengucap balik. Ataupun dia sembelih. Ada Syekh yang besar datang ke kampung dia, dia sembelih ayam ataupun sembelih kambing kerana Syekh tu. Aku sembelih ni demi kerana Syekh. Syirik akbar. Syirik akbar. Ataupun dia pergi meminta di kubur orang yang dah mati. Itu adalah syirik akbar. Wahai Syekh, wahai si fulan, tolong sembuhkan aku. Tolong sembuhkan aku. Tolong sampaikan hajat aku pada Nabi. Maka itu adalah syirik akbar yang membatalkan bukan amalan saja, Islamnya. Dan kadang-kadang dia jumpa doktor kan. Jumpa doktor tak salah. Tapi boleh tak? Ada kemungkinan tak? Boleh terjebak dalam syirik akbar. Boleh. Contoh dia buat ayat macam ni. Doktor, tolonglah sembuhkan saya. Itu syirik akbar. Sebab kerja menyembuhkan hak Tuhan saja. Kerja doktor merawat. Doktor hanya sebagai sebab. Ubat hanya sebagai sebab. Kemudian usaha kita pergi jumpa doktor hanya sebagai sebab, bukan yang boleh menyembuhkan. Jadi kalau kita cakap pada doktor, tolong sembuhkan saya dah tak tahan, itu boleh jadi syirik akbar. Yang kita boleh cakap, doktor tolong rawat saya, semoga dengan usaha ini Allah sembuhkan saya. Okey? Itu bentuk-bentuk syirik akbar. Syirik kecil. Syirik kecil ni dia tak membatalkan Islam. Dia tak membatalkan Islam dan tak membatalkan semua amalan. Apa syirik kecil? Contoh dia bersumpah bukan selain daripada Allah. Demi rumahku, demi kebunku, demi bapakku. Syirik, tapi syirik asghar. Dia masih Islam, belum terkeluar daripada Islam. Ataupun dia kata, kerana obat ni lah aku sembuh. Kerana obat ni lah aku sembuh. Itu syirik asghar. Ataupun syirik asghar juga ialah dia riak. Dia solat kerana riak, nak menunjuk pada orang. Itu syirik asghar.
Dia sedekah kerana nak menunjuk. Dia solat malam kerana nak menunjuk. Itu syirik asghar. Jadi, kalau ada sifat ni, syirik akbar ke, syirik asghar ke, maka dia bukan ibadur rahman. Dia bukan ibadur rahman. Okey. Kemudian sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ialah tidak berzina. Tidak membunuh. Wala yaqtuluna, dan tidak mereka membunuh. Tidak mereka membunuh. Membunuh siapa ni? Membunuh jiwa yang tidak berdosa. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, la yahillu damu mri'in an yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa li salasin. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadat melainkan kerana tiga sebab, ataupun salah satu daripada tiga sebab. Kalau ada salah satu daripada tiga sebab, boleh bunuh. Kalau tidak ada tiga-tiga sebab ni, hukum bunuh adalah haram. Dan dia terkeluar daripada sifat ibadur rahman. Siapa ni yang boleh bunuh? Satu, yang pertama ialah bunuh kisas. A bunuh B, maka keluarga B ada hak untuk menuntut supaya A dibunuh. Itu dia panggil bunuh kerana membunuh orang. Dan itu pun dilaksanakan oleh pemerintah Islam. Boleh dibunuh. Ini halal, darahnya halal. Sekiranya dia membunuh. Okey, yang kedua, penzina. Penzina yang dah kahwin. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi hukum berzina kalau tak kahwin, sebat 100 rotan. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Mana bunuhlah tu. Ini darahnya halal. Ini pun dilaksanakan oleh pemerintah Islam. Kita tak boleh buat. Kalau jumpa orang berzina dan cukup bukti, tak boleh kita nak rejam. Ini tugas pemerintah Islam. Dan yang ketiga, yang boleh dibunuh ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama. Mereka yang keluar daripada agama. Menyertarda faktuluh. Man baddala dinahu faktuluh. Nabi kata siapa yang menukar agamanya, maka bunuh. Jadi selain daripada tiga ni, Allah kata wala yaqtuluna nafsa, jangan membunuh. Sekarang banyak tak berlaku pembunuhan. Kadang-kadang dalam masyarakat Islam sendiri, dan lagi dahsyat ialah yang dibunuh tu orang yang paling dekat. Orang yang sepatut, yang paling dia sayang. Kadang-kadang isteri bunuh suami, kadang-kadang suami bunuh isteri. Kadang-kadang mak bunuh anak, kadang-kadang anak bunuh mak, kan. Semua tu terkeluar daripada sifat ibadur rahman. Kecuali Allah akan sebut nanti dia bertobat. Okey. Bunuh jiwa allati yang harrama, telah diharamkan oleh Allah. Illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenarannya maksud ni, tiga ni. Ada tiga sebab ni, ataupun salah satu daripada tiga, itu maksud bil haq, boleh dibunuh. Itu pun dilaksanakan oleh pemerintah Islam. Kemudian sifat yang ke-8, tidak berzina. Wala yaznun, dan tidak mereka berzina. Berzina ni satu dosa besar. Satu dosa besar. Allah, sebab tu Allah bukan setakat larang berzina, tapi Allah larang jangan mendekati, jangan menghampiri perbuatan zina. Sebab bila dah mendekati, maka dia akan membawa kepada zina, dan zina itu adalah dosa besar.
Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan kamu mendekati zina kerana ia adalah satu fahishah, perbuatan keji. Sebab itulah dalam Islam hukum berzina ni sangat tegas. Sangat tegas dan sangat berat. Apa dia? Kalau berzina, kalau tak kahwin sebat 100 rotan. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Menunjukkan zina tu satu dosa yang besar dan sangat bahaya dalam masyarakat. Sebab dia akan menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan tidak tahu asal usulnya, puncanya. Ini anak siapa ni? Tengok-tengok anak zina. Dan sebab itu juga Islam juga menjaga maruah seseorang. Allah menetapkan hukum, jangan kita tuduh sebarangan. Yang tadi berzina, hukum dia tegas. Yang ni pula nak menuduh orang berzina pun bukan senang. Dalam surah An-Nur Allah berkata, yang maksud dia siapa yang menuduh seseorang berzina ataupun liwat dan tidak mampu membawa 4 orang saksi, maka orang yang menuduh dalam Islam kena sebat 80 rotan. Dan orang tu Allah kata minal kazibin, dia adalah pendusta. Walaupun dia nampak. Sebab syarat nak tuduh mesti ada 4 orang saksi yang adil dalam surah An-Nur. Jadi kadang-kadang kita dah ada 3 saksi. Betul-betul nampak. Allah kata jangan tuduh. Tengok Islam begitu menjaga maruah seseorang. Kalau betul dia berzina, tak cukup 4 saksi, diam. Tutup kes. Kalau dia betul berzina, itu dia akan terima hukuman di akhirat besok. Kita jangan jangan lebih daripada apa yang Allah tetapkan. Selagi tak cukup 4 saksi, video pun tak boleh pakai. Sebab Allah tu bila meletakkan hukum, berdasarkan apa? Alimun Hakim. Allah sangat mengetahui apa hukum yang sesuai untuk sepanjang zaman. Dan Allah sangat hakim, bijaksana. Sebab tu Allah kata 4 saksi. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang teranaya. Kadang-kadang dengan tilam kita tuduh orang. Kadang-kadang dengan video. Video sekarang dah boleh edit kan. Jadi akhirnya berlaku kezaliman pada orang tersebut. Dan kalau suami pula nak tuduh isteri berzina, Allah tetapkan hukum. Apa dia? Kalau dia tuduh isteri berzina, balik rumah tengok isteri dia berzina, dan berlaku di zaman Nabi, ada sahabat balik rumah tengok isteri dia berzina, kemudian dia beritahu pada Nabi, kalau ikut hukum asal, tuduh orang tak ada 4 saksi kena sebat 80 rotan, dia adalah pendusta. Maka turun ayat khusus untuk suami yang menuduh isteri berzina, iaitu mesti bersumpah 4 kali, demi Allah aku bersaksi bahawa isteri aku berzina, demi Allah aku bersaksi bahawa isteri aku berzina 4 kali, dan kali kelima, demi Allah aku bersaksi sekiranya aku bercakap bohong, maka kemurkaan Allah ke atas diriku. Laknat Allah ke atas aku. Dan isteri pula bila dia nak menafikan, dia kena bersumpah juga 4 kali, demi Allah sesungguhnya suami aku bercakap bohong 4 kali, dan kali kelima, demi Allah aku bersaksi sesungguhnya murka Allah ke atas aku sekiranya aku bercakap bohong. Tengok, undang-undang dalam Islam cukup tegas. Sama ada berzina ataupun menuduh orang ataupun menuduh isteri berzina. Sebab apa? Islam nak menjaga maruah seseorang supaya tidak dizalimi. Okey. Jadi Allah kata waman yaf'al, dan siapa yang melakukan zalika, demikian itu, yalqa, akan dibalas asama, balasan yang berat. Siapa yang buat apa ni? 3 ni. Syirik, membunuh dan berzina. Siapa yang buat 3 ataupun salah satu, maka dia akan diazab di akhirat besok kalau dia tak bertaubat. Kemudian Allah bagi amaran lagi, yudha'af, digandakan. Bukan setakat dia akan dihukum, tapi dia akan digandakan lahu, baginya azab.
azabnya akan digandakan bila dia buat salah satu ataupun 3 dosa yang dilarang tadi. Bila ni akan digandakan azabnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian wa yakhlud, dan dia kekal dalamnya, dalam azab muhanan, dalam keadaan hina. Okey, kalau kita perasan, Allah kata dia akan digandakan azab pada hari kiamat dan akan kekal. Bila sebut kekal, dia tak akan keluar daripada neraka. Adakah bila buat ketiga-tiga dosa ni ataupun salah satu? Ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan yang kekal ni bila dia buat dosa satu ni, syirik kepada Allah. Adapun dosa membunuh, kalau walaupun dia tak bertaubat, ada kemungkinan Allah ampunkan, dia boleh keluar daripada neraka. Dosa berzina pun sama. Kalau dia tak sempat bertaubat, di akhirat besok ada kemungkinan dia akan keluar daripada neraka. Jadi tidak kekal. Jadi yang kekal ni, kata ulama, yang syirik pada Allah dan tidak bertaubat. Tapi kalau syirik pada Allah dan bertaubat sebelum meninggal, maka dia menjadi orang beriman dan dia tidak akan masuk neraka, jauh sekali daripada kekal. Sebab Nabi kata, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama orang yang tidak ada dosa. Sebab tu Allah kata apa? Illa, kecuali man taba, siapa yang bertaubat. Maknanya dia ibadur rahman, tapi dia membunuh ataupun dia berzina. Ada kemungkinan tak boleh dia menjadi ibadur rahman semula? Boleh. Iaitu bila dia bertaubat kepada Allah. Tabah makna kembali kepada Allah. Apa tanda dia kembali? Tak cukup bertaubat, tak cukup kembali. Wa amanah, dan dia beriman. Apa tanda dia beriman? Dia beramal soleh. Wa amila salihah, dan dia beramal salih. Ini dalil kalau orang tanya apa bukti taubat seseorang diterima, buktinya ialah selepas dia bertaubat, dia beriman dan ada amal soleh. Kalau bertaubat tapi amal soleh tak ada, makna taubat dia tak diterima. Kemudian Allah kata apa? Faulaika, maka itulah yubaddilullah, Allah menukar, badala yubaddilu, menukar, sayyiatihim, kejahatan mereka, hasanat, kepada kebaikan. Apa maksud ni? Bila dia bertaubat, Allah tukar kejahatan mereka menjadi kebaikan. Apa maksud dia? Dia ulama beza pendapat. Ada mengatakan kejahatan dia tu ni seperti berzina, membunuh, bila dia bertaubat Allah akan tukar jadi pahala. Itu satu pendapat. Sebab tu ada satu riwayat walaupun dhaif, tapi riwayat itu menjelaskan maksud menukar keburukan kepada kejahatan. Apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata ada kaum, ada golongan manusia di akhirat besok bercita-cita apa dia? Dia kata alangkah baiknya kalau aku perbanyakkan kejahatan masa kat dunia. Siapa ni? Di akhirat besok dia bercita-cita, ya Allah, kalau aku buat jahat lagi banyak lagi bagus. Siapa ni? Sebab ada orang lain di akhirat besok tengok-tengok dia tak ada kebaikan, tapi akhirnya Allah bagi pahala kebaikan. Sebab apa?
daripada kejahatan Allah tukar jadi kebaikan. Jadi yang menengok ni, ya Allah ruginya kalau aku lagi banyak kejahatan, lagi banyak ditukar menjadi kebaikan. Tapi jangan niat macam tu, aku buat jahat ni supaya di akhirat besok Allah tukar jadi kebaikan. Takut apa? Takut masa buat jahat tu kita mati. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, Allah menukar kejahatan kepada kebaikan, iaitu kalau dia membunuh, dia bertaubat. Membunuh kejahatan. Kebaikannya apa? Taubat tu. Taubat tu sendiri adalah amal soleh. Mana bukti bertaubat adalah amal soleh? Sebab itu perintah Allah. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Itu perintah. Bila kita laksanakan perintah Allah, iaitu bertaubat, maka itulah amal soleh. Itu maksud dia. Daripada kejahatan, Allah tukar jadi kebaikan. Daripada tak salat, bila bertaubat, kamu salat. Daripada buka aurat, kejahatan. Maka bila bertaubat, kamu tutup. Maka tutup aurat itu adalah hasanat. Rahmatnya Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita. Kemudian Allah kata, wa kana Allah, dan adalah Allah Ghafur, Maha, terjemah tepatnya ialah Maha ni banyaklah, Maha banyak mengampun. Rahiman, lagi Maha penyayang. Tengok bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, walaupun bukan ada dengan dosa besar, walaupun bukan ada dengan azab ni, Allah gandakan azab, tapi di hujung tu ada rahmat Allah. Kecuali bila kamu bertobat, maka semuanya akan jadi baik. Bahkan kejahatan pun bertukar menjadi kebaikan. Sebab itulah kisah yang masyhur yang kita selalu dengar. Dia membunuhkan, dia buat dosa, salah satu dosa ni, iaitu membunuh. Berapa ramai dia bunuh? 100 orang. Tapi bila dia bertobat, Allah terima tak? Dia bertobat, dia beriman, dia beramal soleh. Maka Allah tukar keburukan, kejahatan mereka dengan kebaikan. Walaupun sebenar dia tak sempat beramal pun. Amalan dia apa dah? Bertaubat. Berjalan ke satu tempat untuk bertobat. Sebenarnya itu dah amalan. Maka Allah, kenapa walaupun dosanya besar, syirik kepada Allah, bunuh, berzina, kan? Kenapa Allah menerima taubat? Sebab Allah tu memang sangat-sangat Maha Pengampun. Dan Allah Maha Penyayang. Jadi dua sifat inilah menyebabkan dosa banyak mana sekalipun, Allah akan ampunkan dosanya. Okey. Kemudian Allah ulang sekali lagi. Wa man tabah, dan siapa yang tabah, bertaubat, wa amila salihah, dan bukti dia bertaubat, dia beramal soleh. Beramal soleh. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yatubu, telah kembali ilallah, kepada Allah, mataba, sebenar-benar kembali. Okey. Allah dah sebut tadi kan, kecuali orang bertaubat dan beramal soleh. Bertaubat daripada apa? Dosa ni. Tiga-tiga dosa ni. Kemudian apa faedah Allah ulang ni? Wa man taba wa amila salihah. Sebelum ni dah ada tu. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah Allah nak beritahu, ini tadabbur. Tadabburnya ialah taubat yang pertama berkenaan dengan dosa khusus 3 ni. Syirik, membunuh dan berzina. Itu taubat yang pertama. Dan taubat yang kedua, Allah nak beritahu, dan dia juga bertaubat daripada semua dosa-dosa yang lain selain daripada 3 ni. Jadi maknanya sifat ibadur rahman bukan bertaubat daripada dosa, beberapa dosa sahaja. Tapi sifat ibadur rahman, dia bertaubat daripada semua dosa. Okey.
Kemudian habis ayat 72. Ayat 72 ni sifat yang ke-9. Apa dia sifat dia? Kita tengok di, saya tak tulis lah sebab panjang. Ini dengar saja. Sifat yang ke-9 ialah bertaubat. Sebenarnya sifat yang ke-9 bertaubat. Kita dah hurai tadi Jadi sifat ibadur rahman suka bertaubat. Maknanya bukan tak buat dosa. Bahkan Allah sebut orang bertakwa kadang-kadang buat dosa besar. Allazina zalamu anfusahum. Surah Ali Imran ayat 135 kan. Allazina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang bertakwa kadang-kadang bila dia buat dosa besar, berzina ke ataupun menzalimi diri sendiri, zakarullah. Dia terus ingat pada Allah, dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Okey, jadi sifat yang ke-9 bertaubat. Sifat yang ke-10 tajannubil kazib, menjauhi perkataan bohong. Sifat yang ke-10 menjauhi perkataan bohong. Ini dalam ayat mana ni? Wallazina la yashhaduna az-zura wa iza marru bil lagwi marru kirama. Ayat 71. Ayat 71. Iaitu sifat yang ke-10 ibadur rahman ialah la yashhaduna zur. Mereka tidak menyaksikan zur. Zur ialah perkataan bohong. Dan dia lebih teruk daripada al-kazib. Yashhadu menyaksikan. Ulama mentafsirkan menyaksikan di sini dengan dua maksud. Pertama, dia hadir ke mahkamah menjadi saksi bohong. Itu maksud bersaksi bohong. Ataupun dalam apa-apa perjanjian, dia sebagai saksi, tapi saksi bohong. Contoh, A mengatakan tanah tu adalah milik dia, padahal milik B. Jadi A pun cari saksi C untuk mempertahankan dakwaannya. Jadi C pun mengata, ya, saya mengaku bahawa tanah tu adalah milik A, tapi saksi tu adalah bohong. Ini bukan ibadur rahman. Satu, sama ada dalam perjanjian ke ataupun dalam mahkamah ke. Yang kedua, la yashhaduna zur ialah mereka ibadur rahman tak hadir dalam majlis yang lara. Bahkan ulama kata majlis lara ni bersembang kosong. Itu bukan ibadur rahman, lara. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Sifat orang beriman ialah khusyuk dalam salat, kemudian menjauhkan diri daripada lara ataupun majlis yang sia-sia. Kalau nampak orang bersembang kosong, dia bangun. Itu ibadur rahman. Kalau nampak majlis tu gelak-gelak je, tak ada faedah apa pun, dia bangun. Dia tak akan masuk. Termasuklah kata ulama, tengok-tengok drama kan. Drama Korea, drama apa lagi. Itu dia panggil majlis lara. Ibadur rahman tak ada di tempat tu. Kalau ada, dia bukan ibadur rahman. Apatah lagi tengok benda-benda yang mengarut, astagfirullah kan. Tengok benda yang mengarut lagi bukan ibadur rahman. Ustaz, saya tengok drama tu ada pengajaran. Tak ada, lara. Kalau kamu kata drama tu ada pengajaran, maka Quran ada 1000 pengajaran. Kenapa kamu tak ambil pengajaran daripada kisah yang ada dalam Al-Quran? Banyak kisah dalam Quran. Kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Banyak. Kamu tak ambil pun pengajaran. Bila ditanya, tak tahu pengajaran. Tapi bila tanya pasal drama, kamu boleh sebut satu-satu pengajaran. Maknanya kamu tertipu. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Antara sifat ibadur rahman yang ke-10, dia tidak hadir dalam majlis yang sia-sia. Bersembah kosong, tengok drama yang tak ada faedah, tengok wayang kan.
Ustaz, tak ada apa, itulah lara. Yang tak ada apa, itu adalah lara. Lara-lara ni ialah benda yang tidak ada faedah. Kadang-kadang bukan haram, tapi tidak ada faedah. Dia tak menambahkan iman, tak meningkatkan amal soleh. Dan di hujung Allah kata apa? Wa iza marru bil lagwi marru kirama. Ini termasuk sifat yang ke-10 ayat 71. Bila marru bil lagwi, bila mereka lalu di lagwi ni majlis yang lara, marru kirama. Dia lalu dalam keadaan terus jalan. Marru kirama makna dia lalu dalam keadaan diri dia mulia. Kalau ada majlis lara, bersembah kosong, dia duduk kat situ, dia tak mulia. Apa ni? Ustaz duduk bersembah kosong. Ustaz dah lepak kedai mamak pukul 12. Itu bukan majlis yang mulia. Jadi ibadur rahman, bila lalu je, lalu dalam keadaan dirinya ada maruah. Dirinya ada kemuliaan. Tapi bukan sombong. Kalau sombong, bukan ibadur rahman. Itulah bukan senang nak jadi ibadur rahman. Nak solat mudah, nak pergi haji mudah, nak pergi umrah mudah, nak masuk kelas mudah. Tapi nak bersifat ibadur rahman satu benda yang sangat sukar. Okey, sifat yang ke-11. Sifat yang ke-11. Wallazina idza zukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dengar. Siapa nak jadi ibadur rahman, sifat yang ke-11, mereka ni, tajuk dia sifat ke-11 ialah selalu mengambil pengajaran daripada peringatan ayat-ayat Allah. Yang ke-11 ialah selalu mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah. Waktu Allah kata, wallazina iza zukiru, apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat Tuhan mereka ada dua. Ayat Tuhan mereka ada dua. Satu, ayat Al-Quran. Bila dibaca ayat Quran ataupun mereka membaca, pasti mereka apa? Lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Mereka tidak membaca dalam keadaan seperti orang summan. Summan ni kita biasa baca summun kan, summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Jadi summun ni pekak. Tengok Allah bagi contoh. Ibadur rahman bila baca Quran ataupun bila dibaca ayat Quran pada mereka, mereka bukan seperti orang pekak. Apa makna orang pekak? Orang pekak, kalau kita baca Al-Quran pada orang pekak, kemudian kita tanya, apa pengajaran? Dia tak boleh jawab. Dia tak tahu sebab dia tak dengar pun. Jadi siapa-siapa mendengar Al-Quran tapi tidak tahu pengajaran, Allah kata macam orang pekak. Dan dia sebenarnya bukan ibadur rahman. Ibadur rahman, telinga dia mesti jelas. Bila dengar ayat Quran, dia mesti faham. Dan berusaha sungguh-sungguh untuk faham dan untuk beramal dan untuk sampaikan. Itu ibadur rahman. Wa umyanan, dan dia juga bukan seperti orang buta. Tengok ayat Quran macam tak nampak apa-apa, tak rasa apa-apa. Begitu juga ayat Allah yang kedua pada ciptaan Allah. Ibadur rahman bila tengok langit, ya Allah hebatnya engkau, 7 lapis langit. Tergantung tapet yang hebatnya. Itu ibadur rahman. Tapi kalau tengok langit tak rasa apa-apa, Allah kata macam orang buta. Orang buta tengok langit ada rasa apa-apa tak? Orang buta tengok tumbuh-tumbuhan, tengok haiwan, ada rasa apa-apa? Tak ada. Sebab dia tak nampak. Allah kata ibadur rahman bukan seperti orang buta. Sebab itulah banyak ayat Al-Quran yang Allah sebut, yang Allah mencela orang yang bila diperingatkan dengan Quran, dia tak rasa apa-apa, dia tak faham dan tak nak usaha pun nak faham. Maka Allah kata itu bukan ibadur rahman. Allah kata dalam surah Jum'ah, mereka seperti keldai. Kan? Dalam surah Al-A'raf, mereka seperti binatang ternak. Baca Quran, tak faham. Kalau faham pun tak beramal. Jadi lebih kurang binatang ternak. Bahkan dalam surah Muhammad ayat 12 Allah kata apa? Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al-an'am. Surah Muhammad ayat 12 kan. Allah kata dan orang-orang kafir yatamatta'una, berseronok, wa ya'kuluna, dan mereka makan seperti apa?
kama ta'kulu al-an'am, macam binatang makan. Binatang makan rumput ke, makan buah-buahan ke, dia berfikir tak macam mana buah tu boleh jadi buah. Kalau kambing kan makan rumput kan, dia berfikir tak macam mana rumput tu boleh jadi rumput, macam mana boleh jadi warna hijau, macam mana boleh panjang. Kambing berfikir tak? Tak. Orang kata orang kafir sama dengan kambing itu. Bila makan tak fikir pun kebesaran Allah, bila minum tak rasa pun kehebatan Allah. Allah kata tak ada beza dengan binatang. Ini maksud ayat ni. Ini antara yang berat lah ni, sifat ibadur rahman. Bila baca Quran, dia bukan orang seperti orang pekat dan buta, tapi dia sebaliknya orang yang dengar, orang yang faham, orang yang bersungguh-sungguh untuk beramal. Dan sifat yang ke-12, sifat yang terakhir, sifat yang ke-12 ialah ibadur rahman sentiasa berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya daripada azab Allah. Sifat ibadur rahman sentiasa berusaha untuk selamatkan dirinya dan ahli keluarganya daripada neraka Allah. Kalau dia seorang-seorang solat, dia seorang-seorang pergi kelas, dia seorang pergi haji, pergi umrah, syok sendiri, anak dia duduk kat mana pun dia tak peduli, dia bukan ibadur rahman. Apa bukti? Dia sentiasa berusaha bukan untuk diri dia saja, tapi anak isterinya pun dia nak jadikan anaknya ibadur rahman. Apa bukti? Dalilnya ayat seterusnya, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang sifat ke-12 yang selalu berdoa. Bila dia berdoa mesti ada usaha. Orang beriman tak akan berdoa tanpa usaha. Mana dia usaha dah, didik anak dia menjadi orang yang soleh, anak yang soleh, menjadi orang bertakwa, lepas tu baru berdoa. Apa doa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berilah pada kami, anugerahlah pada kami, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami. Kalau yang berdoa tu suami, pasangan tu adalah isteri. Kalau yang berdoa tu isteri, pasangan tu adalah suami. Dan bukan pasangan saja, wa zurriyatina, anak-anak kami, cucu kami, cicit kami. Apa dia? Apa yang kami nak? Qurrata a'yun. Kalau isteri, biarlah yang menyejukkan hati. Yang Nabi kata isteri yang salihah ialah, pertama bila suami tengok, balik rumah tengok sejuk je hati. Kalau suruh apa-apa, dengar je cakap suami, ikut je haram, tanpa soal, tanpa bantah. Dan bila suami keluar rumah, dia jaga maruah suami, dia jaga harta benda suami. Ini orang beriman, ibadur rahman, sentiasa berdoa, ya Allah, jadilah isteriku, ataupun kalau isteri berdoa, jadilah suamiku, bila aku tengok dia sejuk je hati, tenang je jiwaku. Begitu juga anak-anakku, biarlah anakku menyejukkan hatiku. Okey, apa maksud? Macam mana anak ataupun isteri pasangan yang boleh menyejukkan hati? Kata ulama, iaitu bila mereka sentiasa taat pada Allah. Itu je. Jadi ibadur rahman bukan cita-cita dia nak jadi anaknya angkasawan. Bukan cita-cita besar dia nak jadikan anak dia doktor pakar. Bukan cita-cita besar ibadur rahman nak jadikan anaknya pemimpin negara. Tak. Cita-cita besar ibadur rahman ialah nak tengok isteri, suami, anak-anak sentiasa taat pada perintah Allah. Walaupun mungkin dia tak berjaya dalam kehidupan dunia, mungkin dia adalah orang yang miskin, tapi bila tengok anak masuk waktu solat, terus ambil wuduk, terus solat. Siap lagi dengan solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Pagi-pagi zikir pagi tanpa disuruh. Petang lepas maghrib baca Quran tanpa disuruh. Tengok pula terjemahan. Ini qurrata a'yun. Dan kemuncaknya apa dia? Kemuncaknya ibadur rahman ialah dia nak anak dia bukan setakat menyejukkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin kepada orang bertakwa. Jadilah suami kami bukan setakat suami yang menyejukkan hati, tapi suami yang boleh memimpin orang yang bertakwa. Kalau suami ataupun anak kita pemimpin kepada orang bertakwa, makna apa tu?
Makna suami kita, anak kita lagi bertakwa kepada Allah. Sebab orang bertakwa saja boleh memimpin orang bertakwa. Jadi cita-cita ibadur rahman bukan nak anak dia jadi doktor pakar, bukan nak anak dia jadi YB, tak. Tapi nak anak dia jadi pemimpin kepada orang bertakwa. Subhanallah. Macam Imam Syafi'i, dia bukan pemimpin negara, tapi dia imam, contoh ikutan dari segi ilmu, akhlaknya, mujahadahnya kepada umat Islam sampai ke hari ini dan sampai hari kiamat. Itu makna imaman, bukan mesti pemimpin negara. Begitu juga ulama-ulama yang ramai, mereka dipanggil imam, bukan pemimpin negara. Tapi imam maksud dia pemimpin yang diambil contoh tauladan dari segi ilmu, dari segi akhlak, daripada segi perjalanan hidupnya, dari segi mujahadahnya. Subhanallah. Ramai orang baca doa ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ramai orang baca doa ni, tapi tak ada usaha ke arah itu. Macam mana nak jadi anak kamu mentaati perintah Allah kalau anak kamu tak faham Al-Quran? Macam mana nak jadi isteri kamu, pasangan suami kamu, orang yang menyejukkan hati kalau mereka tak faham dan tak ikut perintah Allah? Jadi asas untuk menjadi qurrata ayun, faham Al-Quran, faham sunnah Nabi dan taat pada Allah dan Rasul. InsyaAllah jadilah anak kita, suami kita qurrata ayun, bahkan jadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Kemudian habis 12 sifat semua ibadur rahman, dan akhirnya Allah tutup. Allah bagi tahu balasan. Ulaika yujzauna. Begitulah, itulah mereka-mereka yang dibalas. Ghurfah. Ghurfah ni ialah surga yang tinggi. Ini balasan ibadur rahman. Bila susah nak capai sifat ibadur rahman, kena usaha, kena mujahadah sungguh-sungguh, kena banyak sabar, maka balasannya pun tinggi. Ghurfah, iaitu syurga yang tinggi. Bima sabaru, dengan sebab sabar mereka. Nak berdepan dengan orang bodoh, nak cakap perkataan yang tidak menyakitkan hati, perlukan sabar. Nak bangun malam, perlukan sabar. Nak sentiasa merendah diri walaupun kepada orang miskin, perlukan sabar. Jadi semua tu Allah kata balasan disebabkan kesabaran. Allah tak sebut solat. Kalau kita perhati 12 sifat ibadur rahman, tak ada solat 5 waktu. Tidak ada puasa bulan Ramadan. Tidak ada haji dan umrah. Sebab apa? Sebab yang tu ramai orang boleh buat sebab dia wajib. Yang susahnya yang ni, yang 12 benda ni. Ini yang akan menentukan kita ada sifat ibadur rahman ataupun tidak. Berapa ramai yang solat tapi sifat ibadur rahman tak ada. Berapa ramai yang pergi haji umrah tapi sifat ibadur rahman tidak ada. Kemudian Allah kata wa yulqauna fiha tahiyatan wassalama. Kemudian mereka akan diberi penghormatan, tahiyah penghormatan, wassalaman dan salam. Salam daripada siapa ni? Ada pendapat kata daripada malaikat. Tapi pendapat paling kuat pastilah salam yang paling baik, salam terbaik ialah daripada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa? Surah Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun sejahtera adalah qaulan, satu kata-kata, mir rabbir rahim, daripada Tuhan yang maha penyayang. Jadi bila Allah sebut salam kepada ahli syurga, apa makna? Maknanya selepas ini kamu semuanya selamat. Tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada penat, tidak ada mati, tidak ada kesedihan, tidak ada benda-benda yang mengganggu kebahagiaan manusia sepanjang masa. Kemudian Allah kata khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra, itulah tempat tinggal yang terbaik. Mustaqarra, tempat tinggal yang terbaik. Dan muqamah, tempat tinggal kekal yang terbaik. Mustaqarra, tempat tinggal. Muqamah, tempat tinggal yang kekal. Kemudian Allah kata kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Allah kata, qul, katalah wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi, katalah pada umat kamu, Tuhan aku tidak akan peduli pada kamu. Tuhan aku tidak akan peduli pada kamu laula du'aukum, kalau bukan kerana doa kamu. Kata Ibnu Abbas, doa di sini ialah iman. Maknanya Allah nak beritahu, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, para sahabat yang ada sifat ibadur rahman, Allah dah turun bala, Allah dah turun musibah kepada orang Mekah.
kepada orang Arab. Tapi Allah tak turunkan sebab apa? Ni, laula du'aukum. Kalau bukan kerana doa kamu, kalau bukan kerana iman kamu, kalau bukan kerana sifat ibadur rahman yang kamu miliki, Allah akan waqad kazzabtum, kamu telah berdusta, fasawfa yakunu lizama, maka azab Allah pasti akan turun. Lizama pasti akan turun. Mesti, lazim, mana dia? Pasti akan berlaku. Itu nikmat bila dalam kumpulan kita ada orang beriman. Allah sebut dalam satu ayat, Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum bila engkau ada bersama mereka, ataupun kalau lepas engkau meninggal, kalau ada orang yang sentiasa berdoa dan minta ampun kepada Allah dalam kumpulan tu, maka Allah akan selamatkan kumpulan itu daripada azabnya. Semoga kita sentiasa berada dalam kumpulan ibadur rahman. Kalau kita tak ibadur rahman dalam proses baru, semoga kita dah ada dalam kumpulan itu, dan supaya kita terselamat daripada azab Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi cukup habis, alhamdulillah. Sifat ibadur rahman semuanya lebih kurang 12. Semoga setelah kita belajar, kita tadabbur, kita tak jadi macam orang pekak, kita tak jadi macam orang buta. Belajar tak faham, ataupun faham tapi tak beramal, macam orang tak belajar. Semoga Allah membuka pintu hati kita, Allah memberi kekuatan pada kita untuk kita amalkan ciri-ciri sifat-sifat ibadur rahman yang kita dah belajar daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi rasa cukup setakat ni. Tak ada soalan sebab hari ni hari Jumaat. Jadi kalau tak ada apa, kelas kita akan datang insya-Allah hari Isnin 10.30. Jadi petang ni kita akan ke Kuala Kerai, Kelantan, dan insya-Allah kita akan buat live besok. Kita akan maklum dari semasa ke semasa. Pukul berapa kita akan buat, start besok tak pasti, pukul 8 ke 9 kita akan buat live. Ada sesi untuk orang awam dan juga ibu bapa belajar lebih kurang pukul 12 tengah hari. Itu confirm ada live insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.